Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masih lagi bersemangat ke? Berada di rumah. Saya harap semua masih lagi ceria dan sentiasa sabar dalam menghadapi dugaan krisis yang melanda di negara kita sekarang ini. Saya kenalkan diri saya dulu. Saya Nur Jihan binti Ramli. Saya merupakan alumni Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Bergradasi pada tahun 2018 dan kini saya bertugas sebagai seorang pegawai psikologi di Institut Latihan Perindustrian Jitra di bawah Jabatan Tenaga Manusia. Pada hari ini saya akan kongsikan beberapa perkara ataupun persediaan yang anda boleh lakukan semasa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini bagi para pelajar ataupun bakal-bakal graduan yang ingin membuat persediaan diri sebelum menempuh alam pekerjaan nanti. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, sekarang ini penularan wabak COVID-19 di negara kita maupun di dunia sangat memberi impak lah kepada ekonomi negara dan juga sektor pekerjaan terutamanya lah. Saya percaya bahawa ramai antara anda yang mungkin merasa bimbang dan risau tentang peluang pekerjaan dan prospek kerjaya pada masa sekarang ini. Tetapi bagi saya, perkara ini tidak perlu dibimbangkan dan peluang pekerjaan itu masih lagi terbuka dan ada. Cuma anda perlu bijak dan perlu ambil tahu apa peluang ataupun sektor pekerjaan yang memerlukan pekerja di saat pandemik global yang melanda di negara kita sekarang ini. Okay, saya bagi contoh, mungkin sektor yang agak famous sekarang ini adalah sektor kesihatan lah, yang mungkin memerlukan pekerja yang ramai, ataupun sektor makanan, pengeluaran makanan dan sebagainya. Perkara pertama yang anda boleh lakukan semasa berada di rumah adalah dengan mengenal pasti personaliti diri anda menjurus ke arah kerjaya yang macam mana. Okay, so macam mana nak kenal pasti personaliti diri anda adalah dengan mengambil ataupun menjalani ujian personaliti kerjaya ataupun inventory kerjaya lah. Ini sangat membantu anda untuk tahu apa minat kerjaya anda. Teori John Holland ini dia mengaitkan minat manusia dengan persekitaran kerjaya. Okay, so teori ini dia membahagikan personaliti individu kepada 6, iaitu realistik, investigatif, artistik, social, enterprising dan juga conventional. So untuk lebih tahu dengan lebih mendalam lagi, anda boleh jumpa dengan kaunselor anda di universiti dan boleh tanya dengan lebih lanjut lah tentang personality ini. Okay? Right. Perkara yang kedua yang anda boleh lakukan adalah dengan menerokai atau mencari bidang pekerjaan ataupun sektor pekerjaan yang sesuai dengan minat kerjaya anda dan personality diri anda lah. Okay. Bermaksud kat sini, bila kita dah tahu personality diri kita yang macam mana, seterusnya kita kena tahu apa sektor ataupun bidang pekerjaan yang ada di Malaysia ini yang kita boleh jadikan sebagai prospek kerjaya kita pada masa akan datang. Ini sangat penting sebab dia akan membantu para graduan atau bakal graduan untuk mengenal pasti apa pekerjaan yang sesuai dengan diri anda sendirilah. Okey. Jadi kat sini macam mana kita nak cari ataupun nak mengenali ataupun nak mengetahui apa bidang pekerjaan yang sesuai? Pastinya saya rasa anda boleh menggunakan Google dengan sebaiknya. Boleh Google macam mana, apa sektor-sektor pekerjaan, apa bidang-bidang pekerjaan. Kalau tak dapat nak Google, anda juga boleh bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, contohnya seperti pensyarah, senior anda ataupun orang yang mempunyai pengalaman yang lebih lah dalam bidang pekerjaan. Jadi saya syorkan anda cuba untuk melawat laman web yang berkaitan dengan kerjaya agar benda ini
dapat membantu anda untuk mengetahui apa sektor pekerjaan yang boleh anda terokai. Anda boleh cuba untuk mendalami dan mungkin mengetahui dengan lebih lanjut lah syarikat-syarikat ataupun company yang bersesuaian dengan minat kerjaya anda. Okey. Perkara ketiga yang anda boleh lakukan apabila berada di rumah adalah dengan membina skills dan kemahiran yang baru. Okay. Saya pasti sepanjang tempoh PKP ini anda banyak mempunyai masa yang terluang. Jadi gunakan masa yang ada ini dengan membina skill dan kemahiran yang baru supaya nanti bila anda memohon pekerjaan ataupun menghadiri interview, anda ada sesuatu untuk diceritakan kepada penemu duga anda nanti. Okay, contohnya adalah mungkin anda boleh hadiri kursus-kursus ataupun bengkel secara online. Walaupun secara tak dapat pergi secara fizikalnya, tetapi saya pasti pada waktu-waktu sekarang ini banyak kursus ataupun bengkel yang dijalankan secara online, dan ada juga setengah daripada kursus itu tidak memerlukan anda untuk mengeluarkan wang dan hanya free of charge lah kiranya. So gunakan kesempatan ini untuk upgrade skill anda dan tambah ilmu-ilmu yang baru melalui menghadiri kursus-kursus seperti ini. Okay, perkara keempat yang anda boleh lakukan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah dengan membina networking anda sendiri. Walaupun anda tidak boleh berjumpa dengan orang secara fizikal, tetapi membina networking ini boleh juga dilakukan apabila berada di rumah hanya dengan menggunakan social media anda sahaja. Perkara yang sangat penting untuk membina networking ini adalah dengan mewujudkan social media ataupun akaun LinkedIn anda sendiri. Okay, saya tak pasti sama ada semua para pelajar dah ada atau belum, tapi kalau belum ada, anda kena wujudkan akaun LinkedIn ini. Okey. Okay, apabila kita wujudkan social media ataupun profil LinkedIn ni perlu digunakan dengan sebaiknya untuk kita membina networking dengan HR manager ataupun dengan orang yang bekerja dalam syarikat yang kita inginkan lah. So kalau anda seorang pelajar yang sangat proaktif, anda boleh mencari networking anda sendiri melalui profil LinkedIn itu sendiri. Okay, jadi saya syorkan untuk wujudkan profil LinkedIn dan gunakan dengan sebaiknya untuk mencari bakal-bakal majikan dan tunjukkan diri anda yang profesional, yang mempunyai banyak skill untuk menjadi seorang pekerja yang bagus. Okay, saya bagi satu contoh. Saya ada kenal seorang individu ini. Beliau merupakan seorang pelajar tahun akhir dalam bidang software engineering, dan beliau menggunakan platform ataupun akaun LinkedIn ini untuk mengupdate tentang projek tahun akhir yang beliau lakukan. So ini adalah satu inisiatif yang sangat baik kerana benda ini sangat memberi peluang kepada beliau untuk menaikkan ataupun menunjukkan apa kebolehan dan apa bidang yang apa kebolehan yang ada dalam diri beliau. Anda juga boleh buat personal branding anda daripada rumah. Contohnya dengan updatekan perkara-perkara yang up to date, yang isu semasa di media sosial anda. Gunakan Facebook, gunakan Instagram, Twitter dan sebagainya itu sebagai salah satu platform untuk anda tunjukkan bahawa diri anda mempunyai satu aspek ataupun sesuatu yang berlainan daripada orang lain. Okay, anda kena ingat bahawa kadang-kadang kita punya media sosial mungkin dilawati oleh bakal majikan kita. Okay, bakal majikan kita mungkin akan melihat apa yang kita update di laman media sosial kita. Jadi tolong berhati-hati apabila
mengupdate apa-apa perkara di social media anda. Okey, sebab kita tak tahu kalau kita mohon pekerjaan dan tiba-tiba kita punya bos tengok kita update di media sosial, di FB dan sebagainya, benda-benda yang tak sepatutnya dan sebagainya, itu akan merugikan kita lah. Okey, alright. Okey, perkara kelima yang anda boleh lakukan apabila berada di rumah adalah dengan sentiasa kemaskini ataupun update resume anda. Okey, perkara ini sangat penting sebab bila kita dah ada resume yang sentiasa up to date, jadi kita dah bersedia untuk memohon sebarang pekerjaan dan menghantar resume kita secara email. Okey, so kalau saya percaya ramai antara bakal graduan ini dah ada pun resume. Cumanya penting bagi kita semua ataupun anda semua untuk update. Maksudnya jangan biarkan resume itu yang lama. Updatekan dengan pengalaman baru. Mungkin di sepanjang tempoh PKP ini ada pengalaman-pengalaman yang boleh diletakkan dalam resume, ataupun ada skill-skill baru yang telah dibina semasa PKP ini yang boleh diletakkan dalam resume anda. So pastikan anda untuk update benda itu dalam resume anda. Dan apabila anda dah update resume anda, anda boleh cuba juga untuk menghantar resume itu kepada bakal-bakal majikan ataupun syarikat-syarikat yang mungkin anda ingin bekerja di dalam syarikat tersebut. Okay, ini yang kita namakan sebagai job hunting. Mungkin syarikat itu dia tak buka peluang pekerjaan, tetapi bila kita hantar resume kita, mungkin dia berminat dengan permohonan kita dan dia akan memanggil kita untuk menghadiri temu duga. So ini benda yang sangat jarang berlaku, tapi anda boleh cuba sebab kita tak tahu, mungkin ada sesetengah syarikat yang anda hantar resume itu memerlukan pekerja sekarang. Jadi anda sangat bertuah lah sebab anda dah hantar resume dan anda akan diterima bekerja. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan, 5 benda yang anda boleh lakukan semasa berada di rumah, semasa menjalani perintah kawalan pergerakan ini. Tetapi 5 benda ini boleh anda jadikan sebagai persediaan anda sebelum anda melangkah ke dalam dunia pekerjaan ataupun sebelum anda memohon pekerjaan nanti. Okey, so saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada semua bakal-bakal graduan, para pelajar yang mungkin akan memulakan ataupun akan mencari kejayaan mereka pada masa akan datang. Saya berharap perkara-perkara ini anda akan ambil serius dan cuba untuk bersedia daripada awal supaya nanti bila anda dah mohon pekerjaan, anda dah mentally prepared dan physically prepared. Buat para pelajar yang berada di tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga pengajian, saya harap adik-adik sekarang sudah mengambil tahu ataupun sudah mula memikirkan apa peluang pekerjaan ataupun prospek kerjaya yang anda nak pada masa akan datang. Okey, mulakan daripada awal untuk plan career anda dan cuba untuk membina karakter anda sendiri, start daripada awal pengajian lagi. Jangan tunggu sampailah berada di tahun akhir baru nak ambil tahu tentang apa yang nak kerja nanti dan sebagainya. Ambil tahu ataupun mula daripada awal dan cuba bina karakter anda untuk mendapatkan pekerjaan ataupun kerjaya yang anda inginkan nantilah. Dan kepada semua, saya harapkan anda sentiasa memudahkan urusan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencari kerjaya yang anda impikan. Walaupun sekarang negara kita sedang mengalami dugaan ataupun ujian dalam wabak ataupun virus COVID-19 ini, tapi saya harap anda masih lagi bersemangat dan tetap berjuang untuk
mendapatkan apa yang anda impikan. Okey. Setakat itu sahaja yang saya nak kongsikan. Harap apa yang saya kongsikan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua orang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.